Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala merahmati dan memberkati hari kita. Para pelajar, hari ini kita menyambung pengajian kita dalam kitab Safinah An-Najah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, faslun man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'. Ni bab nak cerita pasal apa. Dia kata siapa hak batal wuduk dia, kan, batal wuduk dia, hak yang kita bincang dah lah, dua kelas nak. Dua kali ulang lah, kan. Hak batal wuduk tu, bila batal wuduk makna kata kalau tak ada wuduk, kalau hadas kecil, maka haram atasnya 4 perkara. Haram dia buat 4 perkara. Jadi ulama' juga sebut, dia kata 4 perkara ni dinamakan sebagai mujibatul wuduk. Perkara-perkara yang mewajibkan kita wuduk. Maksudnya kalau benda ni ada pada kita, wajiblah kita berwuduk bila kita nak buat benda ni, dan kita tidak ada wuduk, kita dalam keadaan hadas kecil. Ini kita dalam keadaan telah melakukan perkara-perkara yang 4 perkara sebelum ini. Nawaqid al-wuduk, perkara-perkara hak membatalkan wuduk. Okey. Jadi apa dia 4 perkara ini? Yang pertama yang haram atas dia ialah as-salah. As-salah, salat. Salat apa pun tak boleh, including salatul janazah. Salat jenazah pun tak boleh. Walaupun ada, pada salat jenazah ada khilaf qadim, khilaf di kalangan ulama' salaf. Tetapi salat lain daripada salat jenazah, ini adalah mahal ijma'. Dalam mazhab Syafi'i, salat ni merangkumilah salatul janazah, merangkumilah sujud. Sujud sajadah, sujud syukur. Itu semua memalukan dalam keadaan suci daripada hadas. Ya. Ini kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tak terima salat seseorang kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia mengambil wuduk. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata, lafaz yang lain, inna Allah la yaqbalu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghalul. Allah tak terima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah tanpa daripada hasil yang haram. Ya. Jadi jelas salat. Dan ayat yang kita dah baca, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ayat wuduk tu pun turun, awal dia perintah ialah salat. Jadi makna kata jelas. Bila kita nak salat, mestilah ada wuduk. Salat sunat, salat jenazah, dan masuk makna salat sujud syukur, sujud tilawah dan khutbah hari Jumaat, khutbah Jumaat. Jadi khatib bila dia khutbah Jumaat, dia kena ada wuduk lah. Ya, pasal khutbah Jumaat adalah salat. Ya. Okey, itu yang pertama. Salat. Kemudian dia kata wa tawaf, dan tawaf. Kebanyakan ulama masukkan tawaf dalam salat sebab dihubungkan dengan salat ialah tawaf. Ya. Jadi kalau kita masukkan tawaf dalam bahagian salat juga, dia akan jadi 3 lah.
Dia akan jadi 3. Tawaf. Pasal apa tawaf? Kerana tawaf juga adalah salat. Kerana sabda Nabi SAW dan sebagian ulama mengatakan hadis ini mauquf. At-tawafu bimanzilatis salah illa anna Allah ahalla fihi nutqa. Tawaf itu seperti salat, seumpama salat, sekedudukan, setara dengan salat. Cumanya Allah Ta'ala menghalalkan, membenarkan untuk kita bercakap semasa tawaf. Salat tak boleh. Nabi kata, Inna Allah yuhdithu min amrihi ma yasha' wa inna mimma ahdathahu alla tatakallamu fi salah. Allah memperbaharui perintahnya dengan apa yang dia kehendaki. Di antara perintah yang baru Tuhan bagi tahu kepada aku, kata Nabi, ialah janganlah kamu bercakap dalam salat. Salat tak cakap. Tapi tawaf boleh cakap, dia tak batal tawaf cakap. Tapi yang lain-lain tu macam hukum salat. Tutup auratnya wajib, kena ada wuduk, suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat. Kan? Itu semua adalah termasuk dalam syarat-syarat tawaf yang kita akan ambil nanti pada babnya. Biiznillah ta'ala insya-Allah. Faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Nabi kata, tapi kalau siapa nak bercakap, janganlah bercakap melainkan benda yang baik-baik. Jangan duk sembang aku. Tak, tengah tawaf tu duk cerita pasal dunia. Tak baguslah. Memanglah tak batal, tapi dari segi pahala tak sepatutnya dalam Masjidil Haram pula tu. Kan? Baik. Jadi tawaf juga termasuk dalam kategori perkara yang diwajibkan padanya suci daripada hadas kecil, dan tentulah apa yang disyaratkan padanya suci daripada hadas kecil, maka tentulah hadas besar lebih utama. Tentulah hadas besar tu lebih utama lagi. Jadi apa yang haram kerana hadas kecil, haram juga kerana hadas besar. Tetapi tidak semua yang haram kerana hadas besar, haram kerana hadas kecil. So hadas besar ada tambah. Dia kata wa massul mushaf wa hamluhu, dan menyentuh mushaf dan menanggungnya, membawanya, membimbit, menggendong mushaf. Tak boleh. Tak boleh. Yang pertama, massul mushaf, menyentuh mushaf. Wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasah walau amudan atau lawhan atau jildan atau kertasa. Dia kata mushaf ni, apa dia makna mushaf? Mushaf ni ulama kata makna dia ialah apa yang ditulis padanya Quran dengan tujuan untuk dirasah, untuk pembelajaran, untuk bacaan tilawah. Untuk memang dia ditulis itu memang ditulis dengan tujuan untuk baca Quran. Yatadarasunal Quran, untuk tadarus, untuk tilawah. Sama ada yang ditulis itu pada tiang ke, papan ke, kulit ke, kertas ke, apa pun, tang mana pun Quran itu ditulis, maka dia mushaf. Ya, walaupun apa nama? Walaupun sebahagian. Dikecualikan jikalau yang ditulis itu ayat-ayat Al-Quran yang ditulis untuk tujuan tabarruk ataupun jadi tamimah, tangkal. Pasal apa? Pasal dia bukan mushaf. Pasal apa kita sebut tangkai? Pasal tangkai ditulis pada ayat Quran kan khilaf. Kita dah belajar ke belum? Dah belajar. Kan? Tak payah ulang lah. Kita dah bincang dengan terperinci qaul yang rajih apa semua. Kita dah bahas awal dulu masa kita bertauhid. Kan? Tapi nak cerita kata, ulama kata kalau satu orang dia tulis ayat Quran, ayat kursi, dia gantung dekat anak kecil dia sebagai tamimah. Ini kan di antara amalan sebahagian salaf membenarkan.
Maka adakah itu dikira sebagai mushaf? Tidak. Maka tidak perlu kepada wuduk untuk menyentuh tersebut. Tapi kalau lain daripada itu memang tujuan untuk baca, untuk mudarasah, untuk tadarus, tulis Quran, ya, kena ada wuduk. Mushaf, dikira mushaf. Contoh apa? Mana kau orang buat surah Yasin, orang buat apa tu surah Yasin, Al-Kahfi, As-Sajdah, Al-Mulk, himpun sekali kan. Walaupun ada 2-3 surah, tapi dia tulis tu untuk apa? Untuk baca. Itu mushaf lah tu, mushaf kan. Kan? Jadi itu dia adalah tempat tertulisnya ayat-ayat Quran yang memang untuk dibaca, untuk ditilawahkan, untuk ditadaruskan. Ya. Jadi kena berhati-hati dalam perkara tersebut. Dan haram di sini ialah haram sentuh semua lah. Sama ada dia sentuh tentang ayat Quran yang ditulis itu sendiri, atau pada tepi-tepinya, atau pada kulitnya, pada kertasnya. Sentuh siti pun tak boleh sentuh, melainkan dengan adanya wuduk. Demikian juga termasuklah bekas. Ni kan orang ada mushaf. Kalau zaman dulu dia ada kotak simpan Quran. Memang kotak tu untuk simpan Quran. Yang dalam kotak tu memang kan ni kan ada, bukan ni ya, benda tu memang dulu kalau lagi dah ada. Kan? Tapi sekarang ni kan jadi popular balik. Kan beli Quran mahal dia duduk dalam kotak simpan. Pegang kotak tu pun tak boleh kalau tak ada wuduk. Ya? Ataupun dia ada beg. Ni orang beli Quran mushaf, dia bagi beg boleh galah. Galah pun tak boleh. Pegang beg tu pun tak boleh kalau dalam tu semata-mata ada Quran. Kalau dalam tu semata ada Quran. Sebab apa? Nabi SAW kata, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Kecuali orang yang suci. Suci di sini ialah suci daripada hadas. Dan Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, la yamassu illa al-mutahharun. Tidak menyentuh akannya, yakni Quran itu di langit, kecuali mereka yang telah disucikan oleh para malaikat. Jadi kalau di langit tidak disentuh melainkan di para malaikat, kenapa malaikat itu disifatkan dengan mutahharun? Pasal apa malaikat saja yang sentuh Quran, pasal Allah sifatkan mereka tu mutahharun, disucikan. Maka macam itulah juga di bumi ni, kalau orang tu nak sentuh mushaf, dia mestilah orang yang tahir, orang yang dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ya. So, mana sentuh mushaf tak boleh. Tapi dia boleh belek, boleh tengok Quran daripada tanpa menyentuhnya. Dan dia boleh selak Quran dengan kayu sebagai misalnya, ataupun dengan apa alat-alat. Ya. Baik. Sekarang jadi isu moden. Mushaf elektronik. Mushaf elektronik. Dalam handphone kita, dalam iPad, dalam tablet. Boleh tak sentuh? Yang ni para ulama Syafi'iyah ada dua pandangan. Satu pandangan kata, bila kita buka aja mushaf, keluar dekat handphone kita, maka itu jadi mushaf. Tapi bila tutup tak? Tutup dia hilang. Maka dia bukan lagi, dia bukan mushaf. Tapi masa dia terbuka, bila kita open the application, maka sebagian ulama Syafi'iyah kata masa terbuka application itu dia adalah seperti hukumnya sama dengan mushaf. Maka mesti ada wuduk. Pandangan yang kedua ialah dia bukan termasuk dalam, dia diharuskan kerana walaupun dia mushaf masa terbuka tu, tetapi kerana kita tidak menyentuhnya secara langsung. Kita tak menyentuhnya direct. Maksudnya mushaf tu hakikatnya yang terpancat ada dalam skrin dalam, bukannya skrin luar. Jadi kita sentuh dia atas kaca luar. Jadi dia seumpama macam kita selak daripada jauh. Macam orang buka mushaf depan dia, dia selak mushaf dengan kayu tadi ulama kata.
Jadi atas takhrij yang kedua ni, maka mushaf elektronik tidak termasuk kesalahan kita menyelak membukanya dalam keadaan kita tidak ada wudu. Kerana kita tidak menyelaknya secara directly, secara langsung. Okey? Dan pandangan yang kedua ni yang dipilih oleh Syekh Labib Najib hafizahullah ta'ala. Baik. Yang keempat dia kata wa hamluhu, dan menanggung, membawa, mushaf, mengendong. Macam kata tadi, beg tadi ataupun kotak tadi. Dia tak boleh bawa. Dia tak boleh gendong. Dalam beg tu hanya ada Quran saja. Dia tak boleh galah. Dia tak boleh tanggung, tak boleh bawa dengan badan dia. Ya. Dalam keadaan dia tidak ada wudu. Kerana itu termasuk dalam makna kata tidak menghormati mushaf. Ya. Tetapi boleh kalau dia mengendong dengan barang-barang yang lain. Di sinilah sebab tu tadi application Quran dalam kita punya iPad, dalam kita punya tablet, dalam kita punya handphone boleh kita bawa. Sebab apa? Dia seumpama macam dia duduk dengan barang-barang lain, application lain. Jadi kalau mushaf itu dalam beg tu ada buku-buku lain sekali dengan mushaf, dan kita niat membawa buku secara mutlak tanpa meniatkan khusus mushaf, ya, atau niat bawa kitab semata-mata bukan niat bawa mushaf, maka itu adalah diharuskan. Ya. Tapi kalau dia niat menanggung mushaf, dia niat aku bawa ni ialah Quran, adalah mushaf, maka tak boleh lah. Tapi dia mestilah niat kata yang dia bawa itu adalah kitab secara mutlak ataupun bawa barang, ya. Tetapi ulama kecualikan kitab yang bercampur dalamnya Quran dan selain Quran. Iaitulah masalahnya kitab tafsir atau kitab terjemahan Quran atau kitab-kitab ilmu syarak, kitab fiqh, kitab hadis, ya. Kitab ilmu nahwu, ilmu saraf. Dalam tu tak ada ayat Quran. Kalau bercampur dalam satu kitab ayat Quran dan selain ayat Quran, dan ayat yang bukan Quran lebih atau sama banyak, maka dibenarkan untuk menanggung dan menyentuhnya tanpa wudu. Bagi orang yang hadas kecil, ya. Kalau dia kitab tu kitab yang bercampur dan yang bukan Quran lebih banyak, ya. Maksudnya ayat-ayat yang bukan Quran lebih banyak daripada Al-Quran atau sama banyak, maka dibenarkan, diharuskan. Tapi kalau dia ambil wudu lebih baiklah. Kan? Lebih baik kalau nak ambil wudu, menanggung kitab hadis, kitab fiqh ada wudu lebih bagus. Tapi dari segi dibenarkan, dia dibenarkan, tidak haram, tidak berdosa. Ya. Tapi kalau Quran, mushaf ataupun yang banyak itu adalah ayat Quran, ya, ataupun ayat Quran melebihi perkataan, walaupun lebih satu perkataan daripada perkataan tafsir, maka itu adalah dikira mushaf, dikira sebagai mushaf, dan tak boleh kita menyentuhnya, menanggungnya, melainkan dalam keadaan ada wudu. So inilah 4 perkara yang haram dengan hadas kecil. Kemudian dia kata wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'. Orang junub pula haram atasnya 6 perkara. 6 perkara tu included lah 4 perkara hak tadi, iaitulah as-salatu wa tawafu wa mashul mushafi wa hamluhu. Sebelum tu, antara dikecualikan bawa mushaf tanpa wudu ialah kanak-kanak yang belum baligh, yang mumayyiz, kerana dia berhajat bawa untuk mengaji, bawa muqaddam, kan? Boleh ada anak kita bawa muqaddam, bawa juzuk amma tak ada wudu, boleh. Pasal apa? Pasal dia berhajat kepada nak belajar dan dia
payah nak jaga wuduk budak kecil kan. Selama mana dia belum balik, dia walaupun dia dah mumayyiz, umur 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ya. Maka pada usia ini dia dibenarkan masa dia mengaji itu dia pegang rizu amma dia, muqaddam dia dalam keadaan tidak ada wuduk. Ya. Dan bila dia dah naik baca Quran pun sama juga, dia boleh pegang mushaf dia tanpa wuduk. Diharuskan. Tapi kalau kita eloknya kita ajak dia untuk ambil wuduk lah. Awal-awal itu. Kan? Tapi lepas tu kalau kata wuduk dia terbatal, misalnya dia bukan senang nak jaga wuduk dia, budak-budak kecil. Kita kata tak apa, dia boleh galah beg dia balik rumah. Tak ada masalah. Ya. Okey. Haram atas junub 6 perkara. Apa dia? 4 perkara tadi. As-salatu wa tawafu wa mashul mushafi wa hamluhu. So haram atas junub solat. Sama jugalah orang yang hadas besar. Okey, orang yang hadas besar. Solat tak boleh. Tawaf, sentuh mushaf, menanggung mushaf. Ya. Wal-lubthu fil masjid. Dan diharamkan atas orang yang hadas besar duduk menetap dalam masjid. Sebab Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Jelas ayat dalam surah An-Nisa. Allah kata, wahai orang yang beriman, janganlah kamu hampir kepada salat, jangan kamu salat dalam keadaan mabuk, ni sebelum diharamkan arak seketul, sehingga kamu tahu apa yang kamu cakap, dan janganlah kamu hampir kepada salat ini masjid dalam keadaan kamu junub sehingga kamu mandi. Illa abiri sabilin, kecuali kalau kamu melintas. Sekadar lintas masjid yang dia perlu. Ya. Ya. Kalau dia lintas masuk pintu depan, keluar pintu belakang, dan dia memang tidak ada jalan lain. Memang jalan dia nak lalu tu dia memang kena lintas masjid. Dia ada hajat, keperluan untuk lintas masjid. Mana lintas masjid tu lebih cepat masalahnya. Maka dibenarkan bagi orang yang junub. Orang yang junub. Adapun dia duduk berulang alik dalam masjid, duduk berjalan pimai-pimai ataupun duduk meletak dalam masjid, ini adalah dilarang bagi orang yang dalam keadaan hadas besar. Ya. Kecuali kalau ada darurah. Kecuali kalau darurat lah. Ya. Seperti kalau dia iktikaf. Ya. Lepas tu mimpi basah. Ya. Dia akan junub. Lepas tu dia nak keluar masjid, tak boleh sebab malam dah gelap masalahnya, dan dia tak ada ni. Maknanya yang tu dibenarkan secara darurat. Ya, tapi payahlah nak. Mungkin kalau kita kata mungkin berlaku ke pandemik, tiba-tiba dia terkurung dalam masjid. Dia kena curfew dalam masjid masalahnya. Tu mungkinlah, kan? Orang yang kena curfew masalahnya. Ya. Masjid ni apa termasuk masjid? Masjid ni termasuklah bumbungnya, tangganya, ruang legarnya, dindingnya, terowong bawahnya. Apa yang bersambung dengan masjid, yang masih dinamakan masjid, yang disebut sebagai ruang iktikaf, maka itu adalah tempat dilarang untuk orang yang dalam keadaan hadas besar masuk. Tak boleh. Ya, tak boleh duduk di situ. Dia nak berehat dekat tangga masjid, dekat beranda masjid, tak boleh. Ya. Pasal apa tu masjid? Masjid tu ada tingkat basement, bawah tanah. Tak boleh. Ya.
Okey, kalau parking, sekarang ni kan masjid dia ada parking bawah. Parking tak apa, dia bukan dikira ruang masjid pasal parking tu dia bersambung dengan luar. Dia bersambung di kawasan luar. Anak, dia bersambung dengan kawasan luar masjid. Dia tak berhubung dengan dalam masjid. Jadi boleh kita kata di bawah tu dia bukan kawasan masjid, bukan kawasan i'tikaf. Ya. Dan tidak termasuk masjid ialah musallal Eid. Sebab itulah dibenarkan wanita yang haid datang hadir menyaksikan solat hari raya. Musallal Eid tanah lapang yang dikhususkan untuk sembahyang hari raya. Tanah lapang yang memang setiap tahun kerajaan akan solat raya dekat situ. Masalahnya padang dan sebagainya itu tak bukan tidak masuklah hukum masjid. Atau sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah, ya, ma'had, madrasah, tempat orang mengaji. Walaupun tempat tu juga dalam masa yang sama mungkin mereka solat dekat situ. Contohlah kan kita kata apa nama tempat pengajian kan. Situ orang mengaji, lepas tu bila masuk waktu solat mereka tepi meja apa semua mereka sembahyang kat situ. Itu juga tidak termasuk dalam nama masjid. Itu bukan masjid, bukan surau. Ya. Tapi tempat yang dikhususkan untuk solat, memang bangunan tu dibuat untuk solat, itu adalah masjid. Dan masjid ni tak mestinya dia sembahyang Jumaat. Surau pun termasuk dalam makna ni lah. Surau ialah masjid. Surau, taman, kan kita, taman perumahan kita, ada surau yang kita sembahyang 5 waktu, kecuali Jumaat kita pergi masjid besar. Kan dekat apa nama kondo, dekat apa nama survey apartment, surau tu masjid. Ya, tak boleh kita masuk melainkan suci daripada hadas besar. Hadas kecil boleh. Orang hadas kecil dia boleh masuk masjid pasal tak masuk dalam larangan tadi. Yang tak boleh masuk masjid ni orang hadas besar. Orang hadas kecil dia boleh masuk masjid. Ceritanya hadas besar. Wa qira'atul Quran ay biqasdil qira'ah. Dan membaca Quran. Okey, sebelum tu mungkin ada persoalan yang mungkin orang selalu bincang, itulah masuknya orang kafir ke dalam masjid dalam keadaan dia junub. Boleh ke tak boleh? Secara asasnya orang kafir bila dia masuk dalam masjid dalam keadaan junub, kita kata benda tu haram juga atasnya. Tapi kita tak boleh nak larang jikalau dia ada keperluan. Dan orang kafir secara asalnya tak boleh masuk ke masjid melainkan dengan izin seorang Muslim yang baligh dalam keadaan ada hajat. Masalahnya dia ada hajat nak jumpa tu imam. Dia ada hajat nak jumpa tu imam masalahnya. Jadi nak buat macam mana? Tu imam jabat dalam masjid. Dan dia orang kafir tentulah dia bukan mandi wajib. Orang kafir secara asasnya dia pun memang yang kalau yang dewasa tu junub lah. Dia bukan mandi wajib lah. Jadi macam mana? Bolehkah? Boleh. Dibolehkan untuk dia masuk ke masjid kalau ada hajat dan mendapat izin. Mendapat izin seorang Islam yang baligh. Mesti ada keperluan. Ya, ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, tak ada hajat, tak boleh. Dia datang nak tanya pasal Islam. Ya. Ataupun kita melihat ada hajat untuk bagi dia masuk ke masjid, tengok masjid untuk menerangkan kepadanya tentang Islam. Macam pelancong-pelancong asing datang nak tengok masjid, wilayah masjid, apa nama, Masjid Jami'. Kan? Situ ada hajat dakwah. Kan? Jadi apa nama?
kita kata dengan izin daripada orang Islam, dia boleh masuk kalau ada maslahah yang diraikan. Walaupun dia dalam keadaan junub, walaupun dia dalam keadaan hadas besar, dengan syarat dia menjaga tidak mencemarkan masjid. Pasal dia secara asalnya dia orang kafir, dia tidak beriktikad kehormatan masjid. Berbeza dengan orang Islam. Orang Islam mengagungkan masjid. Masjid adalah tempat suci bagi orang Islam. Di antara hajat macam itu banjir kan. Banjir itu bukan hajat dah, darurat. Kan? Banjir tak apalah. Kalau kita orang kafir, kita bagi dia masuk sebab nak jumpa Tok Imam, sebab nak cari Tok Mengulu, ya. Sebab nak nak belajar tentang Islam pun boleh. Dalam keadaan bencana, banjir dan sebagainya, lagi-lagi boleh lah. Itu dah darurat, lari pada bencana banjir. Dan sepatutnya masjid lah orang pertama hak buka pintu dia mai dia pun masuk. Kan? Yang tu dalam keadaan darurat macam tu tak apalah. Itu jangan kata orang kafir, orang Islam hak junub ke apa ke boleh masuk darurat, nak lari daripada bencana. Itu tak apa. Baik. Dan seterusnya haram juga atasnya apa dia? Qira'atul Quran, dan haram membaca Quran. Orang junub, orang hadas besar, jangan kata dia dah tak boleh sentuh mushaf, tak boleh tanggung mushaf sama macam orang hadas kecil, dan ditambah lagi dia tak boleh baca. Orang hadas kecil dia boleh baca tak? Jadi kita kata dia boleh baca daripada handphone ke, ataupun dia tengok daripada jauh, atau dia baca apa yang dia hafal, kan dia boleh baca. Tapi orang yang junub, yang hadas besar, baca pun tak boleh. Ya. Dengan 7 syarat. Syarat dia 7 yang jadi haram ni. Kalau kurang daripada 7 syarat ni, boleh baca. Yang pertama ialah kaunul qiraati bil lafzi. Baca Quran dengan lafaz. Mesti dengan lafaz. Wa mithluhu isyaratul akhrasi al-mufhimah. Dan termasuklah lafaz ni orang baca Quran bahasa isyarat. Sekarang orang bisu kan, dia baca Quran pakai bahasa isyarat kan, bahasa tangan. Itu pun termasuk baca Quran. Ya. Jadi dia tak boleh baca walaupun dengan bahasa isyarat. Jadi kalau dia baca dalam hati macam orang yang hafal Quran, ya, dia ingat dalam hati, tidak salah. Al-thani, kedua, kaunul qari'i musmi'an biha nafsah. Mestilah dia baca itu dengan lafaz yang boleh dengar dirinya sendiri. Kalau dia baca sekadar menggerakkan bibir tanpa keluar bunyi suara, itu tak dikira bacaan Quran, betul tak? Semayang pun tak sah. Jadi yang itu dia tak salah, dia boleh. Jadi orang yang junub, ataupun nanti kita datang masalah orang perempuan haid pun sama. Ya, kalau dia nak mengulang Quran, dia boleh buat cara tersebut. Dia menggerakkan bibir tanpa mengeluarkan bunyi suara. Yang ketiga, kaunuhu musliman. Dia mestilah orang Muslim. Orang kafir kita tak halang dia baca Quran dalam keadaan junub kerana dia tidak beriktikad kehormatan dan ada maslahah untuk dakwah dan sebagainya. Ar-rabi', yang keempat, kaunuhu mukallafan. Mestilah mukallaf, aqil, baligh, orang yang berakal, baligh. Budak kecil tak apalah. Al-khamis, budak kecil dia tak inilah apa nama? Kita kata kalau dah ada besar tak budak kecil lah. Tapi kalau orang gila misalnya, orang gila kalau dia baca Quran, dia bukan mukallaf. Walaupun dalam keadaan dia junub, tak ada masalah lah. Al-khamis, kaunu ma ata bihi Qur'anan haitsu qala qira'atul Quran. Yang kelima, yang mestilah yang dia baca itu Quran. Walaupun sepotong ayat. Maka dikecualikan kalau dia baca Taurat ke, Injil ke, atau ayat yang mansukh tilawah. Macam ayat rajam. Al-syaykhu wa syaykhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Ayat ni mansukh daripada bacaan walaupun hukumnya kekal.
Yang keenam, al-qasdu lil qira'ati wahdaha aw ma'a dzikri aw al-qasdi li wahidin la bi'ainih. Hendaklah dia baca tu dengan niat nak baca Quran, niat tilawah semata-mata, atau tilawah dan zikir. Dia niat baca Quran dan zikir serentak. Contoh, nak tidur kan baca ayat kursi, kan? Jadi kalau dia baca ayat kursi dengan niat zikir, dengan niat nak baca Quran, atau nak baca Quran dan zikir tidur, maka tak boleh, haram. Atau dia niat salah satu tanpa tahdid, mana-mana satu pun tak kisahlah, dia main baca aja. Bagi dia tak apalah, baca Quran, zikir, mana-mana pun tak apa, tak boleh. Kalau dia niat zikir sahaja boleh. Dia nak tidur, dia baca ayat kursi sebagai niat zikir nak tidur, azkarun naum, boleh tak? Boleh. Niat zikir tak apa, kan? Demikian juga dia tak boleh baca Quran untuk ihtijaj. Macam saya duk ngajak macam ni kan, baca Quran sebagai nak petik ayat Quran untuk jadi dalil. Tak boleh juga. Ya? Tak boleh juga. Dalil tak boleh. Kalau dalam keadaan junub, ya, kalau keadaan hadam sak. Tapi kalau dia niat zikir semata, atau terbaca Quran tanpa sengaja. Orang kan yang jenis hafal Quran kan dia rajin, dia berjalan sebab itu dia baca Quran tersebut tanpa sengaja, maka itu tidak mengapa, dimaafkan. Yang ketujuh, an takuna al-qira'atu naflan bi khilafi ma idza kanat wajibah. Hendaklah bacaan Qurannya itu ialah bacaan Quran yang sunat, bukan wajib. Adapun yang wajib maka dibenarkan. Macam mana ya? Baca Quran yang wajib. Baca Fatihah dalam salat. Orang yang junub, tak ada ayat, dia nak salat, dia kena buat apa? Tayamum. Tayamum dia tak mengangkat hadas, dia dalam keadaan hadas. Atau orang yang faqidut tahurain. Jadi orang yang tayamum tak mengangkat hadas. Jadi bila dia junub, dia tayamum, dia semayang, dia kena baca Fatihah tak? Wajib baca Fatihah. So dibenarkan dia baca Fatihah saja. Ya? Dia tak boleh bacaan sunat. Surah lepas tak boleh baca. Pasal dia dalam keadaan junub. Ingat tu. Kan? Orang apa? Faqidut tahurain. Faqidut tahurain ni ialah orang yang tak ada ayat pun tak ada, tayamum pun tak ada. Tayamum pun tak boleh. Tayamum dia mengharuskan istibahah. Dia mengharuskan salat, mengharuskan baca Quran. Tu pun ulama hadkan pada yang darurah, yang itu Fatihah. Kan? Ataupun dia faqidut tahurain, dia tayamum pun tak ada, ayat pun tak ada. Ayat tak ada, nak tayamum tanah pun tak ada. Tapi dia wajib salat tak? Wajib salat. Salat hormat waktu wajib. Walaupun lepas tu dia kena qada. Maka dibenarkan dia baca Fatihah. Ya? Atau dia nazar nak baca Quran. Kena waktu yang dia nazar tu, ya, dia junub. Dan dia tak ada ayak, tak ada tanah, tak ada debu. Kalau dia ada tayamum, dia niat untuk mengharuskan qiraah, boleh lah. Kan? Tayamum tadi walaupun dia junub, dia mengharuskan bacaan. Tapi ini cerita orang yang faqid at-tahurain. Tayamum tadi tersilap sebut. Faqid tahurain. Faqid tahurain ni orang yang ayak tak ada wuduk, nak mandi wajib tak boleh. Dan debu tanah pun tak ada, tayamum tak boleh. Dia wajib semayang, wajib semayang. Ya? Tapi dia wajib qada, wajib qada. Bila dia jumpa ayat. Bila dia jumpa ayat, dia wajib qada. Ya? Lepas tu, ataupun dia nazar nak baca Quran pada waktu tertentu, tiba-tiba loop kata waktu yang dia nazar nak baca Quran tu, ayat tak ada, tanah pun tak ada. Dan dia pula dalam keadaan junub. Tak sengaja, maka itu adalah bacaan
Wajib. So itu orang yang junub. Kemudian dia kata orang wanita yang haid pula. Haid pula apa dia lagi? Haid lagi banyak. Wa yahrumu bil haidhi 10 asya'. Haid ada 10 benda. 10 benda ni maknanya 4 hak tadi tambah lagi 2, 6. Maknanya dia akan tambah lagi 4. Iaitulah as-salatu wa tawafu wa mashul mushafi wa hamluhu wal lubthu fil masjidi wa qira'atul Quran. Sama hak tadi sampai baca Quran semua sama. Tambah dia apa? Was-saumu, dan puasa. Haid tak boleh puasa. Haid dan nifas tak boleh puasa. Haram puasa ketika dia haid dan nifas. Wat-talaqu, dan haram dia ditalak oleh suami dia. Ketika tengah haid, haram talak. Betul tak? Talak bid'i. Haram. Mestilah kena tunggu sampai dia habis haid dan tidak disetubuhi ketika waktu dia dah suci itu, baru boleh berlaku talak. Kecuali kalau dia wanita yang sedang mengandung, ya, atau talak yang dengan ganti macam khuluk. Khuluk boleh pasal dia adalah permintaan isteri, dia boleh ditolak ketika dia haid. Demikian juga wanita mengandung atau pendapat mazhab Syafi'i, orang mengandung boleh datang haid lah. Pasal mazhab Syafi'i, wanita mengandung kalau keluar darah, ya, kadang-kadang berlaku dia keluar darah, kan? Dalam mazhab Syafi'i itu dia kira haid kalau keluar pada waktu haid dia, ya. Kerana talak waktu haid ni dia memanjangkan tempoh iddah. Dia tak boleh memudaratkan. Wal mururu fil masjidi in khafat talwithahu. Dan dia tak boleh lintah. Tadi orang junub dia boleh lintah masjid. Orang haid dia tak boleh melintah masjid jikalau dia takut mencemarkan masjid. Kalau dia takut mencemarkan masjid. Tapi kalau dia tidak mencemarkan masjid, sebab sekarang ni dah ada macam-macam tuala wanita dan sebagainya yang memastikan dia tidak mencemarkan masjid, maka dibenarkan dia melintas dengan makruh. Secara karahah, tapi makruh. Ya. Selok dia tak melintas lah. Tapi duduk dalam masjid tak boleh. Orang haid duduk dalam masjid tak boleh. Kan? Al-istimta'. Dan yang ke-10, wal-istimta'u bima baina surrati war rukbah. Bermesra-mesra suami isteri antara pusat dan lutut. Dia orang lelaki waktu bini dia haid, antara pusat dan lutut ni dia panggil red zone. Zon larangan. Dia tak boleh. Pasal apa? Pasal haram jima' waktu haid dan nifas. Jima' kan haram. Termasuklah kalau kita tambah sebelah. Jadi maksud dia kata haram ketika itu jima' dan haram juga bermesra-mesra di antara pusat dengan lutut. Jadi dia tak boleh bermesra dengan isteri dia pada kawasan ini tanpa hail. Kalau dia nak bermesra dengan isteri dia, nak peluk, nak dekat, nak apa, tutup antara pusat dengan lutut tak apa. Kawasan ni kena tutup supaya tak terlajak. Tak terlajak tapi jadi jima'. Ya. Suami tak boleh bermesra-mesra pada kawasan ni dan isteri pun tak boleh pergi genyah-genyah laki dia dengan paha dia. Bini pun jangan menggalak. Kan? Dia adalah haid, betul dia duduk pergi mengenyah dekat laki dia, duduk pergi tonyoh paha dia dekat laki dia, tak boleh. Sebab kawasan ini kawasan larangan.
Demikian juga di antara perkara-perkara yang diharamkan atas wanita haid ialah dia tak boleh, wanita haid dia tak boleh ambil wuduk. Wuduk tak boleh ambil. Atau dia sengaja pergi mandi wajib taharah dengan niat ibadah. Sebab itu bermain-main, mempermain-mainkan ibadah. Mempermain-mainkan ibadah. So dia tak boleh solat, haram solat. Tapi adakah perempuan haid bila masuk waktu solat, apa dia boleh buat? Ada sebagian ulama' salaf sebahagiannya menyukai supaya wanita haid ni bila masuk waktu solat, walaupun dia haram solat, dia berzikir, dia bertasbih. Sebagian ulama' salaf menyukai, istihsan benda itu, istihbab, supaya wanita haid itu walaupun dia tak boleh solat, tapi dia pada waktu masuk waktu solat itu dia menyibukkan diri dengan ibadah juga. Tapi bukan wajib lah, tak wajib. Dan dia tak boleh ambil wuduk. Wuduk dia kalau ambil pun tak sah. Mandi wajib pun tak boleh. Mandi wajib mesti dah habis. Dah habis haid. Sebagian ulama' Syafi'i kata wanita haid haram hadir melihat orang yang nak mati. Orang yang tengah nazak nak mati. Datang dari riwayat Imam Syafi'i mengatakan tak boleh sebab ada riwayat mengatakan bila orang wanita haid ada ketika orang nak mati, malaikat rahmat tidak datang, tidak hadir. Tetapi yang rajihnya, yang mu'tamad dalam mazhab, tidak haram, bahkan harus, tidak ada masalah. Jadi orang perempuan haid, dia boleh ziarah kubur. Boleh. Kan? Boleh ziarah kubur. Kan? Tak ada larangan wanita haid untuk menziarahi kubur. Yang apa nama, walaupun perempuan tak digalakkan sangat menziarahi kubur, tapi dari segi harus, haid tidak menghalang dia ziarah kubur. Yang larang ialah masuk masjid, duduk dalam masjid tak boleh. Duduk dalam masjid tak boleh. Kawasan-kawasan masjid tak boleh. So inilah perkara-perkara yang terhalang, terlarang apabila seorang itu dalam keadaan hadas kecil dan juga hadas besar dan juga haid. Jadi semuanya untuk orang yang hadas kecil ada 4 perkara. Boleh diringkaskan jadi 3. Menyentuh dan menanggung mushaf dikira sekali. Kemudian orang yang ditambah lagi orang yang dalam keadaan junub, tambah lagi 2 benda. Jadi 5, kalau kita campur mashul mushaf dengan hamlul mushaf jadi 1. Jadi 3, 4, 5. Kan? Baca Quran dan juga duduk dalam masjid. Dan orang yang haid ditambah lagi dengan puasa pada lintas masjid. Tapi lintas ni kalau dia takut mencemarkan masjid. Zaman sekarang ni mungkin payahlah, jaranglah berlaku. Ya? Dan juga bermesra-mesra suami isteri antara kawasan pusat dan lutut. Maknanya jimak memang haram lah. Tak boleh jimak. Dan menutup pintu-pintu ke arah itu dilarang bermesra-mesra di antara pusat dan lutut. Kawasan itu hendaklah ditutup dengan kain, kemudian dia boleh bermesra dengan baki tubuh isteri dia yang dalam keadaan haid. Naam. Baik. So inilah apa yang kita nak ambil pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada para pelajar sekalian, ya. Dan minta kita berhenti awal pasal suara tak boleh hati. Saya ada kelas lagi. Jadi kita tangguhkan dulu majlis kita dan tidak ada soalan. Jadi kita berhenti setakat itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.